Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najwa bin Muhammad Asbullah, pensyarah Jabatan Perdagangan Politeknik Seberang Perai. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tajuk pengenalan akhlak Islam. Di dalam Islam, akhlak merupakan salah satu struktur daripada struktur utama agama Islam, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Malah Nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa tujuan utama baginda diutuskan oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'istu liutimmima makarimal akhlak." Maksudnya, sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Justru itu, akhlak merupakan ilmu yang wajib dipelajari bagi menyempurnakan keislaman seseorang Muslim. Pengertian akhlak. Akhlak berasal daripada perkataan Arab iaitu al-khalq atau al-khuluq yang bererti tingkah laku, ciptaan atau tabiat. Pengertian dari sudut bahasa, al-khuluq bermaksud budi pekerti, perangai, tabiat, pegangan, sikap atau tabiat. Dari segi istilah, akhlak didefinisikan sebagai tabiat. Tabiat atau kebiasaan yang dijelaskan sebagai perlakuan ataupun tingkah laku yang dilakukan atau diamalkan secara berulang-ulang dengan ikhlas dari dalam jiwa manusia. Definisi akhlak oleh sarjana Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang daripadanya akan lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Ibnu Miskawih pula menjelaskan bahawa akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Perbezaan akhlak, etika dan juga moral. Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang daripadanya muncul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan akal fikiran seperti bercakap benar, jujur dan amanah. Etika ialah nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku seseorang manusia dan juga merujuk kepada sejumlah sistem atau peraturan yang dikaitkan dengan sesuatu kerjaya seperti etika pakaian pelajar politeknik dan juga etika perubatan. Moral iaitu tingkah laku yang ditentukan oleh pandangan masyarakat sama ada baik atau jahat. Ajaran tentang tingkah laku hidup manusia yang baik berdasarkan pandangan hidup dan agama tertentu seperti bersalaman antara lelaki dengan perempuan. Dalam Islam, akhlak, etika dan juga moral mempunyai perbezaan terutamanya dari segi sumber rujukan, amalan dan juga kesannya. Akhlak adalah istilah yang diperkenalkan dan digunapakai oleh orang Islam bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua-dua sumber tersebut telah menggariskan pelbagai prinsip-prinsip akhlak sebagai panduan umat manusia. Rasulullah SAW merupakan model dan contoh ikutan terbaik dalam membentuk akhlak manusia, khususnya kepada umat Islam itu sendiri. Manakala etika dan juga moral hanya bersumberkan ideologi dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap sesuatu perkara sama ada baik ataupun jahat. Kepentingan akhlak dalam kehidupan. Pertama, akhlak mencerminkan keimanan. Akhlak adalah cerminan keimanan seseorang. Dengan erti kata yang lain, iman yang sempurna akan membuahkan akhlak yang mulia, ibarat sepohon kayu yang baik bergantung kepada keteguhan akarnya. Yang kedua, akhlak
mencorak tingkah laku. Akhlak memainkan peranan yang penting dalam mencorak tingkah laku dan kehidupan seseorang Muslim. Setiap tingkah laku manusia sebenarnya adalah cernaan daripada apa yang tersemat di dalam dirinya. Ketiga, akhlak mempengaruhi akal fikiran. Akhlak yang sebati di dalam diri manusia akan mempengaruhi pertimbangan akal fikiran dalam menilai sesuatu perbuatan. Oleh itu, kesahihan dalam pertimbangan ini bergantung kepada sejauh mana kesahihan ilmu dan akhlak yang dipegangnya. Yang keempat, akhlak simbol kepada tamadun manusia. Akhlak adalah mercu tanda berjaya atau tidak sesuatu umat dalam melakukan proses kemajuan dan pembangunan. Tanpa akhlak, nescaya manusia akan berada di lembah kehinaan, biarpun kejayaan material yang dicapainya cukup menakjubkan. Tamadun Barat yang berasaskan ideologi kapitalis dan lain-lain akan runtuh satu persatu lantaran mengabaikan nilai-nilai akhlak. Yang kelima, akhlak adalah pemangkin perubahan. Aspek keluhuran akhlak dan kerohanian perlu diambil berat serta menjadi fokus utama dalam melakukan setiap agenda dalam perubahan masyarakat. Sejarah membuktikan bahawa kerutuhan akhlak dan moral telah menggagalkan usaha perubahan. Akhlak juga merupakan sumber kekuatan yang dapat mengangkat darjat sesuatu masyarakat ke tahap yang mulia. Kejayaan hakiki seseorang bukannya sekadar fizikalnya semata-mata, tetapi dilihat dari segi perlakuan akhlaknya. Skop akhlak Islam. Akhlak Islam terbahagi kepada tiga. Pertama, akhlak manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak manusia dengan Allah iaitu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui iman dan ibadah kepadanya, seperti mengenal Allah, mentaati segala perintah dan larangan Allah, redha dengan ketentuannya, mensyukuri nikmat Allah, bertasbih, berzikir dan bertaubat. Kedua, akhlak manusia sesama manusia. Akhlak manusia sesama manusia meliputi akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak dengan ibu bapa dan juga masyarakat. Akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu menjaga hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengamalkan sunnahnya, sentiasa berselawat ke atasnya, mentaati perintahnya dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dengan ibu bapa iaitu berbuat baik kepada ibu bapa, bersikap adil, saling membantu dan menghormati serta menjaga keluarga. Akhlak dengan masyarakat iaitu menepati janji, menjaga amanah, mengasihi manusia, menyeru ke arah kebaikan serta mencegah kemungkaran. Akhlak dengan alam. Islam sangat menitik beratkan aspek penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar bagi mewujudkan suasana yang harmoni, selesa dan seimbang. Islam menganjurkan manusia supaya sentiasa menjaga alam sekitar dan tidak melakukan kerosakan ke atas alam sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hamzah bin Harun. Saya akan membicarakan tajuk tokoh pemikiran akhlak Islam. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Nama beliau ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah, iaitu di desa yang bernama Ghazala, di pinggir kota Tusia yang terletak di timur laut negara Iran. Beliau meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah ketika usianya 55 tahun. Beliau digelar Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi, Al-Faqih, As-Sufi,
Asy-Syafi'i dan Al-Asy'ari. Gelaran Ghazali adalah sempurna dengan nama kampungnya, Ghazala. Imam Ghazali berasal daripada keluarga yang miskin. Ayahnya bekerja sebagai penenun kain daripada bulu kambing dan biri-biri. Sejak kecil lagi beliau mula belajar ilmu fiqh dan akhlak. Beliau berpindah dari satu tempat dari negerinya hingga ke Jurjan, iaitu negara Parsi, Nisapur, negara Iran, Al-Askar, negara Mesir, kerana menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Tokoh yang kedua iaitu Ibnu Maskawih. Nama beliau Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Miskawih. Beliau dilahirkan di kota Rai, negara Iran pada tahun 320 Hijrah bersamaan 932 Masihi. Beliau wafat di Asr Farah pada 9 Safar 421 Hijrah bersamaan 16 Februari 1030 Masihi pada usia 101 tahun. Gelaran Ibnu Maskawih adalah sempena nama keluarganya yang bernama Miskawih. Ibnu Maskawih adalah seorang tokoh falsafah, ahli sains, penyair dan sejarawan Parsi. Beliau juga merupakan penulis utama dalam kerja-kerja Islam yang berkaitan dengan etika dan falsafah. Tajuk seterusnya iaitu Teori Pembentukan Akhlak menurut perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibnu Maskawih. Berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Ghazali dan Ibnu Maskawih memberi beberapa tumpuan sebagai asas pembentukan akhlak mulia dalam diri setiap individu. Menurut Imam Al-Ghazali, pembentukan akhlak menerusi beberapa perkara asas. Yang pertama, ajaran tentang kebahagiaan, as-sa'adah. Manusia dapat memperolehi kebahagiaan, kegembiraan, kekayaan, kesempurnaan dan kemuliaan dengan mencari kebahagiaan di akhirat. Kedua, ajaran tentang keutamaan, al-fadail. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan dapat dicapai dengan menyucikan jiwa dan menyempurnakannya. Ketiga, ajaran tentang kebaikan, al-khairat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keutamaan adalah melalui perbuatan yang baik. Yang ketiga, ajaran tentang kebaikan, al-khairat. Imam Ghazali menjelaskan bahawa jalan mendapatkan kebahagiaan dan keutamaan adalah melalui perbuatan yang baik. Kebaikan akan selalu baik, tetap dan tidak berubah. Yang keempat, ajaran tentang kesempurnaan, al-kamal. Menurut Imam Al-Ghazali, apabila kesempurnaan diperolehi oleh seseorang individu, maka pastinya individu tersebut memperolehi kebahagiaan yang hakiki. Tokoh yang kedua iaitu Ibnu Maskawih. Pemikiran Ibnu Maskawih tentang metafizik iaitu tentang Tuhan, alam dan jiwa. Manusia merupakan asas pembentukan akhlak manusia. Pandangan Ibnu Maskawih lebih merujuk kepada etika Aristotle dan Neoplatonik, sehingga terjadi perbezaan dan cabaran dalam membuat kesepaduan antara keduanya yang selaras dengan pandangan Islam. Menurut Ibnu Maskawih, pembentukan akhlak menerusi beberapa asas ataupun ajaran. Yang pertama, ajaran tentang kebahagiaan, as-sa'adah. Pandangan beliau merumuskan pembahagian tentang kebahagiaan menurut kepada pandangan Aristotle, iaitu kebahagiaan kesihatan badan, kelembutan deria. Kedua, kebahagiaan yang berdasarkan dengan memperolehi keberuntungan. Ketiga, kebahagiaan kerana kemasyhuran dan populariti. Keempat, kebahagiaan tentang mendapat kejayaan. Dan yang kelima, kebahagiaan kerana
kecerdasan dan kebijaksanaan dalam berfikir dan memberi pendapat. Yang kedua, ajaran tentang keutamaan Al-Fadail. Menurut Ibnu Maskawih, jiwa manusia mempunyai 3 peringkat yang menjadikan manusia boleh mencapai kebajikan dan keutamaan. Al-Fadail. Peringkat yang pertama, peringkat berfikir secara rasional. Yang kedua, peringkat nafsu. Menurut Ibnu Maskawih, nafsu yang baik akan mencapai keutamaan dan kawalan diri. Yang ketiga, peringkat keadilan. Sifat adil adalah hasil daripada berfikir secara rasional dan kawalan nafsu yang baik. Yang ketiga, ajaran tentang kebaikan, al-khairat. Pandangan Ibnu Maskawih tentang kebaikan juga merujuk kepada pandangan Aristotle. Menurut Ibnu Maskawih, kebaikan adalah berhubungan dengan tujuan setiap sesuatu perkara, dan kebaikan merupakan tujuan terakhir dalam setiap tingkah laku manusia. Yang keempat, ajaran tentang kesempurnaan al-kamal. Manusia memperolehi kesempurnaan apabila dapat menentukan tujuan penciptaannya sebagai khalifah. Menurut Ibnu Maskawih juga, kesempurnaan dapat diperolehi melalui 2 perkara, iaitu teoretikal, al-alimah, dan praktikal, al-amilah. Yang pertama, kesempurnaan teoretikal merupakan kecenderungan manusia yang berpunca kepada pelbagai ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, kesempurnaan praktikal pula adalah kecenderungan manusia dalam mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara bersepadu. Begitulah perbincangan tajuk akhlak Islamiah kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.